Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan teruskan lagi bab yang terakhir, ya, bab yang terakhir daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu bab yang ke-9, ya, yang bertajuk penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf, ya. Jadi ini merupakan bab yang terakhir yang terdapat di dalam kitab ini. Sebagaimana yang pernah saya maklumkan bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya beradab dengan Al-Quran. Walau bagaimanapun setelah menghuraikan semua adab-adab dengan Al-Quran, beliau menjelaskan juga kepada kita beberapa perkara yang berkaitan tentang Al-Quran, iaitu sejarah, ya, sejarah penulisan Al-Quran dan juga beberapa hukum berkaitan dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung. Sebenarnya kita akan sambung pada perenggan yang kedua. Ya, perenggan yang kedua bermula daripada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sebelum saya melanjutkan, suka saya sebutkan bahawa Al-Imam An-Nawawi sendiri menyebutkan bahawa apa yang dia tulis memang ringkas,
ya, kerana dia tidak hurai, tidak mahu hurai dengan panjang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana kita telah pun bicarakan tentang sejarah penulisan Al-Quran, jadi suka saya untuk menjelaskan, memberikan sedikit gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang proses penulisan Al-Quran, diikuti dengan proses pengumpulan Al-Quran, kemudian proses penyalinan Al-Quran. Ini adalah 3 fasa penting, dan tidak akan ada fasa-fasa yang lain, iaitu fasa membariskan Al-Quran, membariskan kalimah-kalimah yang terdapat di dalam Al-Quran, fasa meletakkan titik pada Al-Quran. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita perlu tahu bahawa Al-Quran yang asal, yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketika itu juga dinama sebagai Rasam Uthmani. Ketika itu kalimah-kalimah belum lagi ada titik-titiknya, kalimah-kalimah di dalam Al-Quran belum lagi ada baris-barisnya, kalimah di dalam Al-Quran belum diletakkan lagi hamzahnya. Kalau hamzah di atas, hamzah di bawah, hamzah di tengah-tengah kalimah, belum ada lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, fasa itu masih panjang. Cuma kita ceritakan 3 fasa utama yang hingga akhirnya Al-Quran terkumpul dalam satu mushaf, kemudian Al-Quran disalin kepada beberapa mushaf. Jadi di sebalik setiap fasa ini ada kisahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca dahulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau perenggan yang pertama yang kita bacakan pada minggu yang lalu, ketahuilah Al-Quran yang mulia telah ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah pun kita hurai pada minggu yang lalu, iaitu fasa penulisan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dan bagaimana pula baginda meminta para sahabat untuk menulisnya. Ketika itu Al-Quran belum lagi dihimpunkan di dalam satu mushaf, sedangkan ia ditulis dalam beberapa tempat, ya, antaranya ditulis di atas tulang, ditulis pada pelepah tamar, ditulis di atas kulit dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita nak sambung pada fasa yang kedua, dinamakan sebagai fasa pengumpulan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah yang pertama, ketika ramai penghafaz Al-Quran dibunuh, beliau bimbang dengan kematian mereka, dengan kematian para hufaz, dan perselisihan pendapat yang akan berlaku dalam Al-Quran selepas mereka. Lantas beliau berbincang dengan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ketika kesemua mereka bersetuju, lalu beliau memerintahkan agar Al-Quran ditulis dalam sebuah mushaf dan diletakkan di rumah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini adalah ringkasan sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak terangkan sedikit, ya, bagaimana ataupun apakah penyebabnya Al-Quran dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah yang mencadangkan untuk Al-Quran itu dikumpulkan? Siapakah yang dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengetuai pasukan penulisan Al-Quran? Dan kenapa dia dilantik? Kenapakah dia dilantik? Kemudian apakah garis panduan yang beliau, ketua pasukan penulisan Al-Quran ini, apakah garis panduan yang diletakkan dalam penulisan Al-Quran tersebut? Jadi itulah beberapa persoalan yang insya-Allah kita akan
terangkan bersama-sama pada malam ini insya-Allah. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita perlu tahu serba sedikit tentang sejarah yang berlaku setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah. Khalifah yang pertama, pemimpin yang pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada 3 masalah besar berlaku. Ya, ada 3 masalah besar yang berlaku. Dan 3 masalah ini membawa kepada satu peperangan yang dinamakan peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apakah 3 perkara tersebut? Ada di antara kabilah yang mereka enggan lagi menunaikan zakat, tak nak bayar zakat lagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana mereka tidak mahu membayar zakat, perkara itu bukan berlaku secara individu, ya, ada orang bayar, ada orang tak nak bayar, tetapi secara kelompok, satu kabilah tak nak bayar, menentang pembayaran zakat. Manakala masalah yang kedua pula, ada di antara mereka, ada di antara kabilah-kabilah yang tidak mahu lagi mendirikan salat. Ya, jadi ini masalah besarlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan yang ketiga adalah apabila adanya pemberontak. Ya, ada pihak, ada kabilah yang memberontak di mana mereka murtad, meninggalkan agama Islam yang mereka itu merupakan daripada suku kaum Bani Hanifah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka mula memberontak, mereka menentang apa yang diperintahkan oleh agama Islam yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka tercetuslah peperangan Yamamah. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang terlupa nak sebutkan adalah satu lagi penyebab utama, iaitu ketika itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya 3 orang nabi palsu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang biasa kita dengar ketika itu adalah salah seorang daripadanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab. Tapi selain daripada Musailamah Al-Kadzab, ada seorang lagi lelaki, ada seorang lagi lelaki nabi palsu. Ya, seorang lagi nabi palsu, iaitu Sulaihah bin Khuwailid bin Naufal. Ya, dia merupakan seorang lagi daripada Bani Asad, seorang lagi nabi palsu. Dan seorang lagi adalah wanita, seorang wanita yang namanya Sajah binti Al-Harith bin Suwaid. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disebabkan ada nabi palsu ini, dia menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu susah nak memimpin ketika itu. Ini sebab ada puak ni, ada puak ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ditanya kenapa mereka mendakwa diri mereka sebagai nabi, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mereka perhatikan di antara strategi nak dapatkan kedudukan, nak jadi pemimpin, nak ada ramai pengikut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat ramai pengikut. Caranya adalah dengan menjadi nabi, mendakwa diri mereka sebagai nabi. Jadi Musailamah Al-Kadzab dakwa dirinya sebagai nabi supaya dia bukan sekadar ramai pengikut, tetapi dia juga menjadi pemimpin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara cabaran yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hinggalah mereka ni berpakat dan mencetuskan peperangan Yamamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diringkaskan cerita di dalam peperangan Yamamah itu yang berlaku di antara tahun 11 Hijrah dan 12 Hijrah,
ketika itu ramai umat Islam yang terkorban, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ramai di antara mereka yang terkorban hingga menyebutkan bahawa jumlah yang mati syahid itu 500 orang. Ini maksud jumlah yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bahkan dalam 500 orang itu ada 70 orang hufaz, 70 orang penghafal Al-Quran yang terbunuh di dalam peperangan tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu dapatkan sedikit gambaran bahawa ketika mana 70 orang hufaz itu terbunuh, pertama sekali yang risau adalah Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu, dia yang paling risau sekali. Ya. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita perlu tahu bahawa para sahabat ramai yang menghafal Al-Quran, ya. Keempat-empat khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu, mereka penghufaz Al-Quran, mereka penghafal Al-Quran. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang dimaksudkan dengan 70 hufaz tadi itu adalah mereka yang mengajar Al-Quran. Jadi berbeza tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Macam pada hari ini ramai yang menghafal Al-Quran daripada kalangan, kita katakan, hufaz profesional. Ada saja para pegawai perubatan, doktor-doktor yang menghafal Al-Quran, ada arkitek yang menghafal Al-Quran, ada engineer yang menghafal Al-Quran, ramailah yang menghafal Al-Quran. Tetapi yang ramai-ramai ini tidak boleh dibandingkan dengan para guru tahfiz Al-Quran, kerana guru tahfiz Al-Quran mereka memproduksi, mereka produce, mereka melahirkan hufaz, mereka lahirkan lagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Seorang saja guru tahfiz Al-Quran dalam satu kelas 20 orang, setahun 2 tahun keluarkan 20 orang hafiz Al-Quran, ya. Setahun 2 tahun keluarkan lagi 20 orang hafiz Al-Quran. Berbeza dengan profesional tadi, mereka hafiz Al-Quran tapi mereka tak lahirkan lagi, mereka tak produce lagi para penghafal Al-Quran. Jadi macam itulah situasi ketika zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ramai penghafaz Al-Quran, tapi ada di antara mereka macam Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman bin Affan, mereka ni memegang jawatan, ya. Jadi mereka tidak termasuk dalam kategori yang melahirkan para hufaz yang ramai, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kerisauan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia mencadangkan, dia tak boleh keluarkan perintah sebab dia bukan khalifah ketika itu. Dia mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis semula Al-Quran dan mengumpulkan. Sebab itu nama fasa penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya fasa pengumpulan. Bukan baru nak tulis, Al-Quran memang dah tertulis, cuma nak ditulis semula dengan tujuan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana Sayyidina Umar khawatir, dia risau, ya. Memang ramai ketika itu para penghafal Al-Quran, ya, yang mereka menghafal Al-Quran dan tersimpan di dalam dada mereka. Tetapi bagaimana selepas generasi itu? Itu yang dia fikirkan. Jadi pada peringkat permulaan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketika mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab mencadangkan, adakah Sayyidina Abu Bakar terus terima? Tak terima tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan tolak, tetapi belum bersedia untuk menerima cadangan tersebut, ya. Dan di antara penyebabnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perkara itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menjadi kebimbangan juga. Ya. Macam mana nak kumpulkan Al-Quran sedangkan baginda pun tidak melakukannya? Macam tu timbul kerisauan. Tetapi setelah mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memujuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya setelah dengan perbincangan, ya, menceritakan tentang justifikasi dia kenapa kita perlu juga melakukan perkara itu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersetuju.
Okey, baru satu part, baru satu bahagian, iaitu baru dapat persetujuan. Belum lagi ada pasukan, belum ada tim siapa yang nak buat perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berbincang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melantik, belum melantik, maksudnya baru memilih seorang sahabat yang namanya Zaid bin Thabit. Yang ni sejarah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nama dia tu memang tercatat dalam sejarah bahawa dia adalah ketua pasukan penulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sekali lagi jadi ketua pasukan penulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab tu nama dia cukup terkenal sebagai penulis Al-Quran, bahkan ketua pasukan dalam penulisan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, setelah mana mereka pun, kenapa dipilih Zaid bin Thabit kita akan ceritakan lepas ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bayangkan ya, seorang khalifah pemimpin ketika itu, presiden, orang nombor satu, jumpa dengan Zaid bin Thabit, jumpa Zaid bin Thabit untuk mengetuai projek tersebut, projek penulisan Al-Quran ataupun projek pengumpulan Al-Quran. Adakah Zaid bin Thabit dikata alhamdulillah, saya gembira kerana dilantik menjadi seorang ketua? Tak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mula-mula meluahkan hajatnya untuk meminta Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran, apa dia kata? Demi Allah, dia bersumpah, demi Allah, sekiranya mereka meminta aku mengalihkan sebuah bukit sekalipun, tidak aku merasa lebih berat daripada tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini tanggungjawab besar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bagaimana kalau tertinggal satu surah daripada Al-Quran? Dia akan dipertanggungjawab pada hari kiamat. Bagaimana kalau dia tertinggal satu ayat daripada Al-Quran? Bagaimana kalau dia tertinggal satu kalimah daripada Al-Quran? Ini tanggungjawab besar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tak sanggup dia, tak berani dia. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, setelah berbincang, setelah dipujuk, akhirnya Zaid bin Thabit bersedia, sanggup untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Lalu amanah tersebut telah disempurnakan oleh Zaid bin Thabit dengan mengambil kira hampir-hampir 1 tahun setengah lamanya. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak menyalin semula Al-Quran. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berbalik kepada ujian dan cabaran besar menjadi khalifah. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diuji dengan kabilah-kabilah yang tak nak bayar zakat, yang tak nak dirikan salat, yang nak murtad keluar meninggalkan agama Islam, bahkan diuji pula dengan nabi-nabi yang palsu. Tercetusnya peperangan Yamamah, terbunuhlah 70 orang. Yang terbunuh tu lebih 500 orang sahabat, tetapi yang hufaz, yang penghafal Al-Quran ini kira-kira 70 orang hufaz, para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu timbullah buah fikiran daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diajukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melantik Zaid bin Thabit. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita nak tanya, kenapa Zaid bin Thabit? Apa specialnya dia? Sedangkan dia orang muda tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi justifikasi yang pertama, kenapa dia? Kenapa beliau? Kenapa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dialah sahabat yang mendengar secara langsung bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai pembentangan Al-Quran yang terakhir, Urdatul Akhirah. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
dalam Ramadan yang terakhir. Ini biasa kita dengar. Setiap Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan khatamkan Al-Quran, didengari oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi pada Ramadan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. 2 kali. Dan bacaan itu didengari oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya dia tahu, ya, dia ingat apakah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dia adalah pendengar kepada pembentangan terakhir bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awal hinggalah ke akhir Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa Zaid bin Thabit dilantik? Kerana dia ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dia penulis Al-Quran. Dia sendiri penulis. Ya, sebagaimana sebab tu kita dah ceritakan pada minggu yang lalu, bila mana turunnya wahyu, datangnya malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menurunkan ayat Al-Quran. Kemudian setelah malaikat Jibril alaihi salam beredar, antara perkara pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat adalah panggil penulis wahyu, dinamakan Kutabul Wahyu. Panggil mereka dulu. Jadi di antara ramai-ramai penulis, Zaid bin Thabit adalah orangnya. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan sekadar didengar, bukan sekadar berpengalaman sebagai penulis Al-Quran, bahkan Zaid bin Thabit sendiri terkenal di antara penduduk Madinah bahawa dia mempunyai hafalan Al-Quran yang sangat baik. Ingatan dia sangat baik, dan hafalannya juga diiktiraf oleh para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan pengalaman saja, tetapi terbukti, diiktiraf oleh para sahabat betapa kuatnya ingatan Zaid bin Thabit. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak tunjukkan betapa brilliant ataupun pandai, bijak, cerdik Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mampu menguasai penulisan asing, bahasa asing, iaitu bahasa Asyrianiyah. Asyrianiyah dalam tempoh 19 hari saja. Ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang nak menguasai bahasa lain dalam tempoh yang singkat. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagaimana nanti insya-Allah satu masa kita akan belajar lagi, bahawa Al-Quran bukannya diturunkan dalam satu qiraat saja, bukan satu bacaan saja, tetapi dengan pelbagai qiraat, pelbagai cara bacaan, pelbagai cara sebutan. Maka Zaid bin Thabit merupakan orang yang menguasai pelbagai qiraat. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan daripada segi keilmuan saja dipuji, diiktiraf oleh para sahabat, tetapi para sahabat juga iktiraf dia sebagai seorang yang mempunyai sifat mahmudah. Dia sendiri warak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dia sendiri orang yang amanah, orang yang saleh, orang yang adil, orang yang benar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan daripada sudut bijak pandai saja, tetapi daripada sudut akhlaknya juga terbukti baik orangnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita percaya ramai para sahabat begitu, tetapi yang menjadi punca utama tu yang kita katakan dia adalah pendengar yang terakhir kepada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sebagai pembentangan terakhir keseluruhan Al-Quran. Dan begitulah juga dia merupakan seorang kutabul wahyi, penulis wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana beban tanggungjawab tu besar, yang menulis keseluruhan Al-Quran, ya. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dengan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada dia telah meletakkan beberapa garis panduan bagaimana nak menyusun Al-Quran, bagi memastikan bahawa Al-Quran yang terhasil nanti, terkumpul nanti, benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi antara garis panduan yang telah dia letakkan adalah, yang pertama, setiap ayat yang hendak ditulis
mestilah benar-benar pernah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, perlu dibuktikan bahawa ayat Al-Quran itu ada salinannya, pernah ditulis di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena tahu bahawa Musailamah Al-Kadzab ada juga Quran palsu dia, ada juga Quran dia. Bukanlah Quran yang sebenar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuma dia mendakwa bahawa dia juga menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ini dakwaan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Orang datang kepada dia tanya satu soalan, dia tak tunjuk yang dia hebat, tak apa saya jawab terus, tak, dia akan berpura-pura lah, dia akan berlakon, tunggu dulu ya, malaikat Jibril akan datang. Jadi orang, ini kena betul ni, ini betul ni, dia tak jawab. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang mudah terpedaya dan percaya kepada dia. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Zaid bin Thabit akan pastikan bahawa ayat Al-Quran itu pernah ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah ayat itu ditulis, setelah yang ni betul kan, dah ada, pernah ditulis oleh para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang nak tulis. Bila mana ditulis, ayat itu mesti disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang sahabat. Ni betul, ayat Quran ni betul, pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang ketiga, bila mana mereka lihat ayat itu, ayat tersebut mestilah pernah dihafal oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, ayat yang dibaca, ayat yang ditulis itu mestilah bertepatan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pembentangan yang terakhir, ya. Kemudian yang kelima, setiap ayat tersebut yang ditulis itu bukanlah termasuk daripada ayat-ayat yang telah dimansuhkan bacaannya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk kita tahu dalam ilmu Al-Quran dinamakan sebagai ulumul Quran, ada satu bab dinamakan An-Nasikh wal Mansukh, ya. Jadi ada di antara ayat-ayat yang telah dimansuhkan yang tidak lagi disebutkan di dalam Al-Quran, tidak dibacakan, tetapi pada asalnya dia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ia juga tak boleh, bukanlah tafsiran atau takwilan bagi sesuatu ayat. Maksudnya macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Seperti yang terdapat pada penulisan Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya. Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika dia mencatat Al-Quran, salah satunya dalam juzuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hafizu, peliharalah kalian kena jaga solat-solat, dan was-salatil wusta, dan solat yang pertengahan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika mana dia nak terangkan, dia nak ingat salatul wusta tu solat apa, solat pertengahan tu solat yang mana, dia menulis salatul asr, dia ada catatan salatul asr, ya. Maksudnya kalau kita dapat penulisan tu, kita akan terjemahkan, peliharalah kalian solat-solat dan solat pertengahan, iaitu solat asar. Jadi yang solat asar tu penambahan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu catatan yang itu akan dipastikan kalau itu tafsiran ataupun catatan kena keluarkan. Ini bukan Al-Quran, ini catatan. Maksudnya mereka ada proses yang teliti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila mana semua garis panduan tersebut telah dipatuhi, barulah mereka berjaya mengumpulkan keseluruhan Al-Quran tersebut, ya. Bermula daripada suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas, ya. Sebagaimana dikatakan tadi bahawa tempoh untuk penulisan Al-Quran itu hampir-hampir 2 tahun, ya. Satu tahun setengah, hampir 2 tahun.
Setelah ia disiapkan, maka mushaf tersebut telah disimpan. Ini bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kira-kira pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, perkara yang paling mahal memang kena simpan betul-betul adalah Al-Quran. Ya, maksud kalau Al-Quran tu contohlah dicuri, hilang ataupun terbakar, waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, proses kena start balik daripada awal. Sebab apa? Dia tak ada salinan kedua dan ketiga. Jadi waktu itu memang betul-betul dijaga oleh khalifah. Khalifah yang sendiri yang menjaga Al-Quran itu hinggalah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, maka Sayyidina Umar Ibn Khattab dilantik menjadi khalifah yang kedua. Ya, sebagaimana Al-Quran itu kirakan harta yang paling berharga ketika itu, maka ia juga disimpan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mushaf itu tersimpan di rumah bersama-sama dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab, kemudian disimpan kepada anaknya iaitu Hafsah. Dan Hafsah ni merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika mana mushaf itu disimpan oleh Hafsah, ketika selepas kewafatan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan pula yang dilantik menjadi khalifah, ya. Jadi ketika itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ikutkan susunan tadi, patutnya Sayyidina Uthman yang menjaganya. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para sahabat cukup kenal bahawa Sayyidina Uthman ketika itu malu nak memintanya daripada Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kerana apa? Kerana Hafsah ni merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Malu nak minta. Jadi ketika itu dibiarkan bahawa Hafsah yang menjaganya. Cuma Sayyidina Uthman pernah meminjam mushaf tersebut untuk menyalin semula Al-Quran kepada beberapa mushaf, ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah ringkasan kisah fasa yang kedua, iaitu fasa pengumpulan Al-Quran. Ada kisah-kisahnya daripada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ujian-ujian yang dihadapinya, kemudian berlakunya peperangan Yamamah, kemudian terbunuhnya 70 orang para hufaz Al-Quran, kemudian datanglah buah fikiran daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersetuju melantik pula Zaid bin Thabit dengan sebab-sebab yang tertentu, ya. Kemudian dilakukan pengumpulan Al-Quran dengan garis panduan yang telah ditetapkan hingga terbukunya Al-Quran. Selesailah fasa pengumpulan Al-Quran dan ada satu mushaf. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam muka surat yang sama dalam kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, perenggan yang ketiga, pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, semasa Islam semakin tersebar, Sayyidina Uthman bimbang akan berlaku perselisihan yang membawa kepada manusia meninggalkan suatu kandungan dalam Al-Quran. Ada kisah lain. Jadi kisah lain tu pula dinamakan sebagai fasa penyalinan Al-Quran. Al-Quran dah ada, sekarang ni fasa menyalin semula, dan Zaid bin Thabit sekali lagi dilantik menjadi ketua pasukan penyalinan Al-Quran. InsyaAllah kita akan ceritakan kenapa disalin Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada minggu hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah kita pada minggu hadapan dengan menceritakan tentang fasa penyalinan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.